kerajaan akan melaksanakan kaedah moratorium bersasar selepas tamat moratorium secara automatik pada September 2020 nanti kepada individu terjejas seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Lanjutan moratorium bersasar dan peruntukan fleksibiliti pembayaran balik khusus untuk golongan yang benar-benar memerlukan, iaitu yang pertama, individu yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 dan masih lagi belum mendapat pekerjaan lain akan ditawarkan tempoh lanjutan moratorium pinjaman selama 3 bulan lagi oleh pihak bank masing-masing. Yang kedua, individu yang masih bekerja tetapi gaji mereka terjejas akibat COVID-19 akan ditawarkan pengurangan ansuran pinjaman yang sepadan dengan pengurangan gaji mereka bergantung pada jenis pembiayaan. Institusi perbankan akan menawarkan tempoh fleksibiliti ini selama sekurang-kurang 6 bulan. Institusi perbankan juga akan mempertimbangkan lanjutan penerimaan fleksibiliti pada akhir tempoh tersebut dengan mengambil kira gaji peminjam pada ketika itu. Bagi pembiayaan sewa beli, peminjam yang terjejas akan ditawarkan jumlah jadual ansuran pembayaran yang disemak semula supaya ianya selaras dengan Akta Sewa Beli 1967. Selain itu, institusi perbankan juga komited untuk memberikan fleksibiliti pembayaran balik kepada individu lain dan semua peminjam PKS yang terjejas akibat COVID-19. Fleksibiliti yang ditawarkan oleh sebuah bank akan mengambil kira keadaan spesifik setiap peminjam. Tawaran ini adalah termasuk yang pertama, membenarkan peminjam membayar bahagian faedah sahaja bagi sesuatu pinjaman dalam tempoh tertentu. Yang kedua, memanjangkan tempoh keseluruhan pinjaman bagi mengurangkan ansuran bulanan. Dan yang ketiga, memberikan fleksibiliti lain sehingga kedudukan peminjam lebih stabil bagi menyambung pembayaran balik baki pinjaman. Individu yang menghendaki moratorium ini bolehlah memohon terus kepada bank bermula 7 hari bulan 8 2020 untuk membolehkan bank mempunyai ruang yang mencukupi untuk memproses dan mempertimbangkan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih. Saya ingin juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kerana cukup prihatin dengan pengumuman lanjutan moratorium serta bantuan bank tersasar kepada individu yang kehilangan pekerjaan dan mereka yang terjejas pendapatan akibat penularan COVID-19. Bagaimanapun kadar pengangguran Malaysia telah meningkat kepada 5.3% pada Mei 2020, telah mencatatkan kelebihan 800,000 penganggur. Sudah tentulah dengan kelembapan ekonomi masa kini angka tersebut tidak akan berhenti pada kadar ini saja. Bank negara juga menganjurkan pertumbuhan KDNK antara negatif 2% ke 5%. Kemerosotan KDNK sudah tentulah secara tidak langsung memberi impak kepada sumber pendapatan rakyat kita yang bekerja. Saya mengambil kira contoh Singapura. Soalan yang berhormat. Contoh Soalan Singapura tambahan. yang mana ianya berlaku dalam setahun. Jadi soalan saya, sejauh manakah kebolehan bank-bank di Malaysia untuk menjalani tempoh moratorium dan apakah kesan kerajaan sekiranya moratorium dilanjutkan pada semua pihak seperti masa yang telah dilangsungkan sekarang, dan apakah strategi peringkat kementerian bagi mengekang kemungkinan berlaku kadar kenaikan pinjaman tidak berbayar NPL. Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat membangkitkan berkaitan dengan adakah bank berkeupayaan untuk melaksanakan moratorium ini selanjutnya sekiranya keadaan ekonomi kurang memuaskan untuk tempoh-tempoh yang akan datang. Untuk maklumannya ahli yang berhormat, seperti mana dalam pakej prihatin dan juga pakej penjana yang telah kita kemukakan, iaitu 295 bilion dan 100 bilion daripadanya adalah merupakan inisiatif moratorium yang telah disediakan oleh bank-bank di Malaysia
Dan setakat ini sememangnya kerajaan pihak bank telah pun menanggung 66.6 bilion package moratorium tersebut, sehingga bagi tempoh yang telah dilaksanakan setakat dan yang saya ingin nyatakan di sini bahawa bank memang berkemampuan untuk melaksanakannya kerana bank mempunyai buffer yang mencukupi untuk menanggung semuanya ini, dan setiap keputusan untuk melanjutkan moratorium ini adalah dikawal selia oleh Bank Negara dan juga melalui penglibatan Persatuan Bank-Bank Malaysia. Terima kasih.